Salam koma sihat layak. Hari ni 1 hari bulan 4 2020. Fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan untuk mencegah penularan wabak COVID-19, InsyaAllah hingga 14 bulan April 2020 nanti. Sekiranya mematuhi arahan-arahan daripada pihak berkuasa, InsyaAllah kita akan sama-sama, jika diizinkan Allah, kita akan sama-sama berjaya mengharungi masalah penularan wabak COVID-19 hari ni. Sebenarnya bukan nak cerita pasal COVID-19 sangat ataupun pasal Perintah Kawalan Keselamatan ni. Teman dia buat roja cerita pasal coronavirus ni daripada sebelum PKP sampai dah sudah ada PKP ni. Hari ni kita nak buka kotak ni, mic ni. Dia kata time ni dia boleh beli mikrofon lagi. Kenapa ni mic yang teman pakai selama hari ni untuk buat recording video ni. Mic yang ni yang biasa je. Murah je pun beli tu. Mic ni ada masalah. Mic ni bermasalah. Jadi alang-alang dah nak cari yang lain tu, teman cari yang elok sikit lah. Okey, jom kita tengok apa yang ada dalam mic Boya ni. Boya BYM1. Okey, dalam kotak dia ni, dia ada satu bag. Dia ada satu warranty card. Ini warranty card dia. Yang ni ada dia punya owner manual. Nanti teman tengok-tengok lah. Okey, ini dia punya ada satu bateri. Ada satu bateri jam tu. Okey, ada satu windscreen. Yang ni dipanggil windscreen. Untuk menghalang, tujuannya untuk kita sarung dekat mic tu supaya dapat mengurangkan efek bunyi angin atau apa-apa yang kita tak nak semasa recording audio. Dia ada satu jack converter untuk daripada yang kecil ni pergi pada yang besar. Kalau tempat kita nak jolok, mungkin tak jolok pada OM dan sebagainya. Dan ini mic dia. Okey, ini mic dia. Perbezaannya, yang pertama wire dia panjang. Yang kedua, dia sebelum daripada ni, yang ni kita akan sambung pada telefon kita. Okey, dia akan lalu satu sistem lah di tengah-tengah ni. Okey, sistem, dan lepas tu baru disambung pada mic. Okey, kita tengok dulu tu secara dekat sikit lah apa yang ada dekat situ ya. Okey, kita sambung. Inilah rupa dia punya bahagian tengah-tengah antara penyambung ke handphone dengan juga penyambung ke mic-nya. Okey, kalau korang boleh nampak kat sini, switch ni ada warna merah ni, dia boleh adjust sama ada tolak ke atas atau tolak ke bawah. Okey, teman ketika ini cakap teman tak ada sambung lagi mic ni. Okey, teman cakap direct lah, maksudnya mikrofon daripada handphone sendiri yang tangkap bunyinya. Okey, kalau kita nak guna untuk smartphone, dia boleh tengok sini, switch tu perlu diletakkan di bawah dan warna merah lah dia punya tu. Sekiranya nak guna untuk kamera, kamera yang profesional, perlu ditolak ke atas macam ni, dia akan berwarna hijau lah di bawah. Yang ni dia. Tapi macam mana benda ni fungsi, dia perlukan bateri. Okay, teman buka dulu. Guna ni boleh buka. Jangan risau dia tak ada sangkut dengan wire dan sebagainya. Okey, dalam ni ada satu slot bateri. Dan bateri yang digunakan lah bateri ni. Okey, bateri ni. Okey, bateri ni. Kalau korang tahu cara memasang dia, belah sini dia timbul tau. Dia ada satu lekuk timbul belah sini. Belah sini dia flat. Kalau nak pasang nanti, kalau kata korang beli untuk guna pada kamera, yang ada tombol ni kena duduk di bahagian spring, dan yang rata ni dia akan lekat dekat yang ada tombol kecil kat sini. Tengok. Maksudnya terminal negatif belah atas, orang kena letak di bahagian yang flat ni.
Okey. Alright. Tadi kau boleh tengok kan dia punya perbezaan dengan mic yang lama teman pakai dengan mic yang baru beli. Yalah. Yang ni pun bukan teman seorang yang pakai, ramai lagi, kebanyakan orang dah pakai, teman ni baru nak pakai kan. Ni sekarang teman rekod masih lagi direct menggunakan apa namanya mic yang berada mic senang, mic original daripada handphone je lah kan. Teman nak try guna mic ni, tengok macam mana. Okey, sekarang teman bercakap, teman nak klikkan mic tu kat sini. Okey, kamu boleh dengar lah perbezaan. Tadi teman cakap direct ke mikrofon yang ada di handphone. Sekarang teman menggunakan mic ni. So teman rasa kamu boleh dapat perbezaannya kan? Perbezaan bunyi tu kamu boleh dapat lah. Okey, cuma teman nak cerita sikit lah berkenaan dengan mikrofon. Mana mic teman satu lagi ni? Okey, sekejap teman ambil. Alright. Okey. Ni okey, pada yang tak pasti, yang tak tahu, teman ni salah seorang selain daripada kerja jabatan kerajaan, teman juga salah seorang pengusaha peralatan PA system untuk sewaan dan sebagainya. Dan okey, akibat daripada kerosakan mic ni, dia ada buzzing bila teman gunakan mic tu. Teman tak tahu sebab apa dia punca dia jadi macam tu. Cuma bila teman pakai, dia akan bunyi zing, macam bunyi karen tu kan. Jadi itu sebenarnya mengganggu dalam proses pembikinan sebuah video ataupun recording audio, sangat mengganggu. Jadi teman cuba guna mic ni. Ini mic brand IBA 106. Jangan tanya kat mana beli, sebab sekarang ni kalau pergi susah nak jumpa brand ni. Brand ni bukan brand yang mahal, bukan kalau dalam dunia PA system ini mic kategori mic yang murah je. Yang ni dalam 200 lebih. Boleh lah pakai, bunyi boleh tahan lah untuk PA system, tapi bukan yang terbaik lah. Kalau terbaik biasanya kita pakai brand Shure SN58 untuk speech, untuk vokal, untuk menyanyi biasa kita. Kalau cantik, kalau mic kabel macam ni SM68 beta ataupun daripada Sennheiser pun cantik juga, ataupun daripada AKG. Daripada AKG ni kalau orang tak biasa pakai, nak dapat nak tune sound dia tu susah sikit kalau orang tak biasa pakai. Okey, itulah ni. Cuma teman nak bagi tahu apa bezanya mic ni. Dan kamu mesti tanya-tanya, kepala dia ni besar kan, macam mana teman try sambung ke telefon. Okey, teman menggunakan iRig. Teman menggunakan iRig. iRig ni dulu top untuk Apple, barang-barang daripada Apple, produk daripada Apple. Asalnya lah asal. Selepas tu dah ada di clone, boleh pakai untuk Android lah. Cuma perbezaannya dia ada ini untuk masuk ke handphone kita. Di sini kita gunakan, di sini lubang kat sini kita gunakan untuk jolok mic ataupun instrumen seperti gitar, bass dan sebagainya. Sebab benda ni asal dibuat untuk gitar. Kau tengok ni, kau tengok kat sini pun dia logo gitar kan. Logo gitar. Okey. Cuma beza kat sini. Kau boleh nampak kat sini. Yang ni kita boleh sambung kita punya headphone ataupun earphone kita. Kita boleh dengar sekali. Itu perbezaan dia. Tapi perbezaan dengan mic ni, signal yang kita dapat trace untuk ketika rakaman guna mic ni adalah sangat rendah. Jadi
Beza dengan mic ni. Jadi kenapa benda tu terjadi? Yang ni kalau bahasa standardnya mic macam ini, tak kira lah wireless ataupun menggunakan wire, sambungan wire ataupun wireless, kita panggil dalam istilah dunia PA system adalah dynamic mic. Jadi dynamic mic ni dia perlu sumber bunyi dia tu, dia perlu dekat. Tu sebab kalau kita tengok penyanyi, dia akan jarak macam ni, jarak macam ni, ataupun ada yang menyanyi macam ni untuk make sure kan sound dia tu cantik, bunyi dia tu cantik sampai kan. Tapi mic clip macam ni, mic clip macam ni, dia bukan macam ni je. Dia ada satu lagi, kalau korang tengok, dia ada satu jenis mic tu kecil dan panjang. Kecil dan panjang. Lepas tu kalau korang tengok yang jenis orang suka macam pakai mic macam kat studio tu, macam pasal penombor punya mic tu kan, itu pun ada. Semua mic ni kalau nama orang kata panggilannya adalah condenser mic. Condenser mic. Okey, condenser mic ni tengok, walaupun teman letak jarak macam ni, dia punya bunyi masuk ke tu masih lagi cantik. Ni lagi tinggi lagi cantik lah. Dia naik, dia pick up lagi cantik kan. Okey, apa perbezaannya? Condenser mic dia boleh menangkap bunyi dalam ruang yang lebih luas, bunyi yang lebih jelas, tetapi perlukan kuasa, satu power lagi tambah. Tu sebab yang tadi teman buka dia punya konektor ni, dalam dia boleh tambah bateri. Itu sebab macam kamera, dia perlukan kuasa. Mic ni perlukan kuasa tambahan untuk berfungsi. Kalau dalam yang biasa menggunakan audio mixer, dia ada satu button yang dinamakan phantom power. Jadi kalau kata mic ni boleh disambungkan, kalau kata jenis yang untuk disambungkan kepada alatan PA system, biasanya kita akan gunakan phantom power lah untuk memberi kuasa pada mic ni supaya dia boleh berfungsi. Itu antara beza dynamic mic dan juga condenser mic. Jadi condenser mic ni biasanya digunakan untuk kalau kata profesional macam TV dan sebagainya, dia orang gunakan ketika rakaman luar. Dan biasanya dia orang akan gunakan dua. Satu, dia orang slot dekat mic tu sendiri untuk menangkap bunyi-bunyi sekeliling, dan satu lagi biasanya dia orang akan sambung untuk pemberita gunakan. Dia macam tu. Dia biasanya dia pakai condenser mic sebab pick up dia cantik, bunyi dia sangat clear. Tu bezanya. Okey, lari teman cerita ni, lari daripada bunyi perak tak? Tak apa. Biasalah teman, kalau sekarang nak cerita dalam bahasa perak, cerita-cerita macam ni payah. Jadi itulah sikit ilmu tentang mic teman nak bagi kat korang hari ni ya. Jadi bukan senang, nanti teman tunjuklah dalam teman edit balik video, nanti teman tunjuklah barang-barang yang ni. Sebenarnya kalau macam nak pakai benda ni untuk membuat YouTuber, kau nak pakai air ni dan sebagainya ni nak pakai benda ni boleh, tapi kau kena sambung daripada dia kalau kata daripada mic terus masuk ke sini, dia jolok kat handphone, dia punya istilah kita orang pakai impedance dia terlalu rendah. Jadi dia kalau kita tengok signal dia sikit je naik, dia tak banyak, jadi pick up bunyi tu tak berapa cantik sangat. Tapi kalau pakai mic ni pick up tu tinggi, macam mic ni kita sambung kepada power amp karaoke dan sebagainya, dia bunyi dia cantik. Tapi kalau pakai untuk ni dia slow, dia rendah. Jadi kalau korang nak pakai ni, yang ni pakai ni lebih sesuai untuk korang buat live FB. Live FB tu yang jenis korang punya bunyi yang korang akan guna pada tu bukan daripada mic semata-mata. Mana mungkin korang nak buat background music yang banyak, kalau korang nampak DJ kenduri sekarang buat live Facebook, dia orang akan gunakan benda ni sebab signal bunyi tu dia ambil direct daripada audio mixer. Direct daripada audio mixer, dekat sana dia boleh amplify lagi sound tu bagi tinggi. So bila masuk ke telefon, dia akan sampai satu standard yang diperlukan untuk bunyi tadi jadi lebih bagus. Okey, jumpa lagi lain kali InsyaAllah. Kalau korang nak tahu lagi pasal audio system,
bina audio system, komen kat bawah tu, komen banyak-banyak, beritahu teman. InsyaAllah teman akan usahakan akan bagi cerita pasal dunia audio system di satu channel yang lain. Teman tak nak sambung lah, channel ni channel macam-macam nak sambung kan. Jadi kalau korang nak tahu pasal audio system, teman bukan orang yang pandai dalam dunia audio system, teman bukan expert, bukan terlalu expert sangat lah, tapi teman dalam dunia audio system ni daripada tahun 2006 macam tu lah mula. Dah pernah lah backup untuk mini-mini konsert dan sebagainya, pernah set up sound untuk set up bunyi, set up system untuk kegunaan artis dan sebagainya. Bukan setakat level, bukan setakat kategori kahwin saja. Biar teman dah pernah buat untuk artis-artis nyanyi dan sebagainya. Jadi kalau korang nak tahu, nak tanya apa-apa sajalah berkenaan dengan PA system, korang cuma perlu tuliskan di ruangan komen. Nanti teman baca komen tu, dan insyaAllah teman akan createkan video nak menjawab soalan korang tu. InsyaAllah kita jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum.